Okey. Jadi, kita sudah sampai masa. Selamat datang. Selamat petang kepada semua murid dan selamat datang ke sesi perbincangan latihan buku kerja kali yang ketiga. Hari ini kita akan membuat perbincangan pada subtopik 2.3. 2.3 ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Jadi muka surat yang kita akan bincang hari ini daripada muka surat 14 hingga muka surat 16. Cikgu harapnya daripada sesi perbincangan hari ini boleh membantu anda lebih memahami dalam bab ungkapan algebra inilah. Jadi kita akan memula untuk perbincangan pada muka surat 14. Yang pertamanya A, permudahkan setiap yang berikut. Jadi kalau kamu lihat dalam contoh dekat sini, cara dia mempermudahkan, kamu nampaknya dia akan kembangkan dia dahulu. Selepas dia kembangkan, barulah dia settlekan dan dia faktorkan. Sama seperti ini. Jadi mula-mula saya kena kembangkan dia dulu. Jadi S tolak 3 darab dengan S tolak 3. Kenapa macam ni? Kerana kuasa 2 ini. Jadi di sini anda mesti tahu tentang fungsi kuasa 2 dekat sini. Yang belakang tolak 25 masih dikekalkan. Selalu ingat apa-apa dalam ungkapan matematik yang kita tidak selesaikan, kita mesti saling ke bawah. Jangan kita cerai-beraikan dia. Lepas tu kita kembangkan dia. Kita kembangkan dia. Kita kembangkan dia. Seperti apa yang cikgu pernah beritahu pada sesi perbincangan yang sebelum ni. Jadi cikgu di sini cikgu tidak akan buat dia lengkap lagi. Jadi cikgu akan teruskan lah. Jadi S darab dengan S. Positif, positif. S darab S. Jadi S kuasa 2. Positif, negatif, negatif. S dengan 3, 3S. Negatif, positif, negatif. 3 dengan S, 3S. Negatif, negatif, positif. 3 darab 3, 9. Jadi tolak 25. Jadi dekat sini, ini kita boleh settlekan dia, ini kita boleh settlekan dia. So S kuasa 2, tolak 3S, tolak 3S, tolak 6S. Positif 9 tolak 25 adalah negatif 16. Jadi bila sampai sini kita kena faktorkan dia. Jadi macam mana kita nak faktorkan dia? Jadi seperti kita telah belajar ini. Ini adalah negatif 6X. Jadi X dengan X. Lepas tu 16 adalah 28. Kenapa cikgu pilih 28? Kerana 8 tolak 2, 6. 2, 8. 2 darab 8. Jadi 2S, 8S. Jadi saya nak negatif 6, jadi positif. Nombor yang lebih besar itu mesti negatif. Negatif 8. Jadi negatif, positif, negatif. Jadi sebetulnya sudah jadi sekarang S tambah 2. S tolak 8. Jadi okey. Jadi ini adalah caralah untuk settlekan soalan yang pertama. Seperti yang cikgu telah beritahu, langkah ini tak semestinya kena tunjukkan. Tak semestinya kena tunjukkan. Cikgu tunjukkan adalah untuk supaya kamu lebih memahami lagi lah cara cikgu dapat faktor ni. Dan sebenarnya daripada mula-mula apabila anda belajar faktor ini, memang dia langkahnya kamu mesti full lah, kamu mesti cuba. Kamu mesti akan cuba jaya banyak kali. Tapi setelah kamu sudah menimpa pengalaman yang cukup banyak,
percubaan ini biasanya dia akan jadi kurang. Okay. Kenapa? Kerana anda sudah ada pengalaman. Okay. Pengalaman ini memang melalui banyak latihan lah. Okay. Lepas tu, di sini sama juga saya perlu kembangkan. Jadi 2 darab dengan S tambah, bukan S tambah. Adalah W tambah 1, W tambah 1 tambah S, S lagi. Okay, W tolak 2. Okay, jadi dekat sini, hubungan 2 dengan W tambah 1 dengan W tambah 1, 3 ini adalah hubungan dia adalah darab. Hubungan dia adalah darab. Okay, lepas tu dia tambah dengan W tolak 2. Jadi di sini apa yang kita perlu kembangkan. Jadi di sini cikgu akan serentak kembangkan 2 perkara. Perkara yang pertamanya adalah ini. Okay, 2 itu kekal. Lepas tu ini cikgu juga anggap macam kembangkan. Tambah W tolak 2 lah sebenarnya. Okay, kita anggap dia macam kembangkan lah, macam kita selesaikan. Jadi macam mana 2 yang dekat depan itu, kita just tulis saja. Okay, yang kita bagi dia kurungan, kenapa kita settlekan yang belakang ni. Seolah-olahnya sekarang saya just, saya cuba settlekan bahagian ini dahulu. Okay, sebenarnya tak ada beza. Masih hubungan mereka masih adalah darab. Hubungan mereka masih adalah darab. Okay, jadi W positif, W darab W kuasa 2. Okay, positif, W darab 1, W. Okay, lepas tu positif, okay, W darab 1, W. Positif, lepas tu darab 1, 1. Okay, jadi dekat sini positif, W, positif, negatif 2. Okay, sekarang saya cuba settlekan dalam dulu sebelum saya darab 2 ke dalam. Jadi W kuasa 2 tambah 2 W tambah 1. Tambah W tolak 2. Jadi sekarang saya kembangkan sini sudah. 2 darab ke sini. 2 darab. Kepada ketiga, 3 dalam tu. Okay, jadi sekarang 2 darab W, 2 W kuasa 2. 2 darab 2, 4 W. Tak positif lah. That's why cikgu tak mention lagi ni. 2 darab 1, 2. Okay, tambah W tolak 2. Jadi sekarang ini, di sini anda boleh susun semula. Cikgu susun semula lah. 2 W kuasa 2 tambah 4 W tambah W tambah 2 tolak 2. Jadi kamu boleh nampak ini boleh disettlekan. Jadi sama dengan 2 W kuasa 2 tambah 5 W tambah 5 W. Lepas tu kenapa? Tambah 2 tolak 2? Sifar kan? Tambah 2 tolak 2 itu adalah sifar. Okay, jadi telah settle lah dekat sini. Okay, lepas tu di sini boleh kita faktorkan tak? Boleh, kita boleh faktorkan W. Okay, bila kita faktorkan W, dia akan macam ni. W, 2 W tambah 5. Okay, masih ingat macam mana faktorkan ini tak? Okay, sebenarnya adalah menggunakan kaedah pembahagian berperingkat. 2 W kuasa 2, 5 W. Nombor tak dapat, W dapat 2 W tambah 5. Inilah kaedah yang kita telah gunakan masa kita mula-mula belajar pemfaktoran. Okay, jadi kalau ada masalah, sila maklumkan cikgu dengan segera sajalah. Just beritahu terus. Okay, kalau tidak ada, kita teruskan. Lepas tu kita macam mana kita permudahkan ni. Okay, di sini dia kita nak permudahkan dia senang. Kenapa? Kerana penyebutnya sama. Apabila penyebutnya sama, kita just settlekan dia terus.
2S tolak 3Y. Jadi, untuk soalan satu ini, dia sampai ini settle sudah. Kenapa? X adalah satu jenis sebutan. Y adalah satu jenis lagi sebutan. Dua sebutan ini tidak mirip. Jadi, kita tidak dapat tolak. Okay? Lepas tu, soalan 2. Soalan 2 penyebutnya juga sama. 6P. Lepas tu, 7Q tolak 5Q. Okay, 7Q dapat tolak dengan 5Q? Dapat. Kerana dia sebutan yang serupa. Jadi 7 tolak 5, 2Q per 6P. Okay, lepas tu kita lihat 2 dengan 6 ni boleh dipermudahkan? Boleh. Kerana dia boleh dibahagi 2. 2 bahagi 2, 1. 6 bahagi 2, 3. Jadi sama dengan Q per 3P. Q per 3P. Okey? Nah, okay, lepas tu untuk soalan 3 ini, penyebutnya sama. S tambah 2. Okay, lepas tu atas tu 2S tambah 5. Okay, jadi untuk soalan 3 ini pun tinggalkan jawapan macam ini saja. Kenapa? Kerana 2S tambah 5 ini dia dua sebutan yang berbeza. Jadi dia tidak dapat tambah dengan tolak. Okay? Jadi ini adalah untuk bahagian untuk soalan 1 hingga soalan 3. Okay, kita sambung. Okay. Lepas tu kita lihat soalan 4. Okay, penyebutnya sudah tidak sama. Jadi penyebutnya kalau tidak sama, kita kena samakan penyebut. Okay. Kalau kamu masih ingat bila cikgu ada ajar dalam kelas ni macam mana gunakan kaedah pecahan pembahagian berperingkat untuk mentapak untuk mentapakkan berapa kita kena darab. Okey. Jadi di sini cikgu tunjuk lagi. Okey, jadi untuk ini 7 dengan 21. Okey, kita ambil penyebut saja di sini. Kita ambil penyebut saja. Okey, 7 dengan 21, 2 tidak dapat, 3 tidak dapat, 5 tidak dapat, 7. Ingat semua nombor yang cikgu sebut ini adalah nombor perdana. Nombor perdana. Jadi bahagi dengan 7, 1. Ini bahagi dengan 7, 3. Lepas tu, macam mana kita gunakan kaedah ini? Sebenarnya dalam buku teks tidak ajar, cikgu gunakan pangkal. Kaedah pangkal dalam pembahagian berperingkat. Kenapa? Kerana di sini, okay, 7-nya adalah darab dengan 3. Jadi di sini 7 darab dengan 3. Bila penyebut darab dengan 3, pengatas pun darab dengan 3. Lepas tu, untuk 21 ini dia darab dengan 1. Jadi bila darab dengan 1, kita tak perlu tulislah biasanya. Darab dengan 1. So that's why 7 darab 3, 21. 6 darab 3, 18 Q. Okay, tolak dengan 21 per Q. Jadi sekarang penyebut dia sudah sama kan? Jadi bila dia sama, kita boleh gabungkan. Okay, 18 Q tolak dengan Q. Sama dengan 17 Q per 21. Ini adalah cara dia. Okay. Sama juga dengan soalan 5. Cikgu tunjuk juga cara gunakan kaedah pangkal dalam pembahagian serentak. Pembahagian berperingkat. 9W dengan 3W. Okey, jadi untuk ini kita boleh bahagi dengan 3? Boleh. Kita bahagi dengan 3. Ini tinggal 3W. Ini tinggal W. Okay, kenapa? Kerana 3 bahagi 3, 1 kan? Lepas tu masih boleh dibahagi? Boleh. Dibahagi W. Tinggal 3 dengan 1. Okay, jadi di sini pangkal, okay, kaedah pangkal ini, kita terus sambung kepada yang paling akhir tu. Ini kaedah pangkal. Okay, bila kaedah pangkal ini
keluar, kita boleh nampak 9W ini darab dengan 1. Sama dengan tadi, bila darab dengan 1 memang dia apa perubahan. 3W ini dia kena darab dengan 3. Jadi dekat sini penyebut darab dengan 3, pengatas pun darab dengan 3. Jadi yang depan ini tidak ada perubahan, kita just saling sahaja dahulu. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9W. Jadi sekarang penyebut dia sudah sama, kita boleh gabungkan. 8 tolak 6. Okay, 8 tolak 6 adalah 2. 2 per 9W. Okay, 2 per 9W. Okay. Okay, cikgu tulis semula. 2 per 9W. Okay. Enes muka surat 14 muka surat 14. Okay, thank you Leolodi. Okay. Muka surat 14. Okay, kita sambung Kita sambung kepada soalan 6. Kita sambung kepada soalan 6. Okay, soalan 6 ni kita boleh nampak. Okay, sebenarnya kalau ikutlah kita boleh nampak ini kuasa 2, ini tak ada, kita darab M saja kan. Kita akan darab M. Okay, jadi kalau untuk murid yang tidak confident, sebenarnya seperti yang cikgu telah ajar kamu, kita boleh gunakan kaedah pangkal dalam pembahagian berperingkat. Jadi di sini sama juga ada 2M dengan 2M kuasa 2. Bahagi 2 tinggal M kuasa 2. Lepas tu bahagi dengan M tinggal 1 dengan M. Okey, jadi di sini kalau kita gunakan kaedah pangkal ini kita boleh nampak 2M tu dia kena darab dengan M. 2M kuasa 2 darab dengan 1. Bermaksudnya dia tak perlu buat apa-apa lah. Okay. Jadi ini merupakan kaedahnya. Okay. 3 darab M. 3M per 2M kuasa 2. Yang tidak ada perubahan, kita just saling ke bawah sahaja tanpa apa-apa perubahan. Okay. Lepas tu, penyebut dia sudah sama. 2M kuasa 2. Jadi atas tu 3M tambah 2. Okay, 3M tambah 2 ini dua-dua sebutan tidak sama. Jadi kita tak perlulah menyelesaikan lagi. Kenapa? Kerana ini merupakan penyelesaian akhirnya. Okay, boleh? Boleh. Okay, terima kasih. Okay, kita sambung. Okay, soalan 7. Okay, soalan 7. Okay, sama juga cikgu gunakan kaedah pangkal dalam pembahagian berperingkat. Jadi 4 dengan 3 bahagi. Jadi di sini dapat dia dibahagi apa-apa? Tidak dapat kan? Kerana bahagi 2, 3 tidak dapat. Bahagi 3, 4 dia dapat. Jadi sebenarnya apabila dia tidak bahagi apa-apa, dia macam ni lah. Katakan dia hanya dapat dibahagi 1 kan. Jadi kaedah pangkal ini kita 4 darab dengan 3, 3 darab dengan 4. Okay. Jadi sekarang 4 itu dia darab dengan 3, K pun darab dengan 3. Okay, lepas tu 3 itu dia darab dengan 4. 2K darab dengan 4. Jadi 3 darab K darab dengan 3, 3K. 4 darab 3, 12. Tambah 2K darab 4. 2 darab 4, 8K. 3 darab 4, 12. Jadi penyebut sekarang sudah sama, 12. Jadi 3K tambah 8K sama dengan 13K per 12. Okay, jadi sorry. Cikgu salah. Bukan 13. Okay, sorry. 3 tambah 8 adalah 11K ya. Sorry. Cikgu terlanjur sudah. Okay, thank you. Okay, 11K kuasa 2. Okay,
Sebenarnya kalau kamu lihat soalan 8 dengan soalan 9 kan, memang kita tak perlu gunakan kaedah ini lagi lah. Kenapa? Kerana kita memang jelas nampak tak sama. Okay, tak sama. Okay, jadi cikgu guna warna hijau supaya kamu dapat nampak dengan lebih jelas. Okay, jadi dekat sini saya darab dengan F kuasa 2. Jadi atas pun darab dengan F kuasa 2. Jadi F kuasa 2 di sini dia darab dengan 3I. Atas pun darab dengan 3I. Kenapa? Kerana kita boleh nampak jelas. Dua-dua ini memang langsung tidak dapat dibahagi apa-apa dalam pembahagian berperingkat. Okay, jadi dekat sini 2 darab dengan F kuasa 2 adalah 2F kuasa 2 per 3IF kuasa 2. Tambah 2 darab 3, 6I. Okay, F kuasa 2 darab dengan 3I, 3IF kuasa 2. Jadi penyebutnya sudah sama. 3IF kuasa 2. Jadi 2F kuasa 2 tambah 6I. Okay, dapat dia diselesaikan lagi? Tidak dapat. Kerana kita boleh jelas nampak lah. Kerana dia bukan sebutan yang serupa. Jadi inilah penyelesaian dia. Okay. Kita lihat kepada yang terakhir. Okay, terakhir ini. Okay, sama. Okay, kerana dia memang langsung tak sama. Jadi ini saya kena darab dengan 1 tolak C. Atas pun darab 1 tolak C. Ini kena darab dengan 9. Ini kena darab dengan 9. Okay. Jadi inilah kamu nampaklah pelbagai jenis. Bila dia kena darab dengan apa. Bila kita boleh guna kaedah apa. Jadi ini melalui pengalaman. Okay. Jadi selain daripada latihan yang cikgu telah jelaskan kamu dalam buku kerja ini. Kamu boleh carilah buku latihan dalam buku kerja, buku teks untuk cuba lagi. Untuk mengukur lagi pengalaman kamu dalam penyelesaian masalah. Okay, jadi dekat sini 4A darab dengan 1 tolak C per 9 darab dengan 1 tolak C. Okay, tolak dengan 9 darab B, 9B. Okay, lepas tu 9 darab dengan 1 tolak C. Okay, jadi sekarang penyebutnya adalah sama. Jadi bila penyebutnya adalah sama, kita just salin saja 9 1 tolak C. Atas tu 4A darab dengan 1 tolak C. Tolak dengan 9B. Sebenarnya ini sudah kira settle. Sudah kira permudahkan sudah. Okay. Kita mungkin ada yang akan tanya, cikgu, perlu saya 4A darab dengan 1 darab dengan C? Sebenarnya boleh tidak perlu. Boleh tidak perlu. Kerana kalau dalam bentuk ini, kamu darab masuk, kamu kembangkan, sebenarnya dia pun tidak akan jadi lebih mudah lagi. Jadi ini merupakan bahagian yang kamu perlukan pengalaman. Bilanya adalah paling mudah. Okay? Jadi ada masa nanti kamu boleh cuba lagi latihan dalam buku teks. Kamu boleh cuba sendiri. Kalau ada masalah, kamu boleh personal tanya dengan cikgu. Okay? Jadi kita tengok kepada soalan pada muka surat yang seterusnya. Muka surat 15. Okay, ini adalah muka surat 15. Okay, muka surat 15. Okay, jadi sama juga di sini. Kita kena samakan penyebut. Jadi sama juga kita gunakan pembahagian berperingkat. Jadi 5Q dengan 10P. Jadi boleh bahagi dengan 5, tinggal Q dengan 2P. Okay, jadi di sini kita boleh nampak. Okay. 5Q dia kena darab dengan 2P. 10P dia perlu darab dengan Q. Jadi ini merupakan kebaikan kita menggunakan kaedah pangkal dalam pecahan berperingkat untuk mendapatkan
macam mana kita samakan penyebut. Okay, jadi untuk 5Q ni dia darab dengan 2P. Darab 2P. Atas pun darab 2P. Okay, ini darab dengan Q, ini darab dengan Q. Jadi 2 darab dengan 2P, 4P. Okay, 2 darab 5, 10. P darab Q, PQ. QP, PQ sebenarnya sama. Tapi kenapa cikgu pilih tulis untuk PQ? Kerana kita ikut urutan huruf ajab lah. Okay. Tambah 3 darab Q, 3Q. Okay. 10 P darab Q, 10 PQ. Jadi sekarang penyebutnya sudah sama. Okay. Jadi penyebutnya sudah sama. 10 PQ. Jadi atas tu P, 4P tambah dengan 3Q. Di sini kita sudah settle. Kenapa? Kerana 4P dengan 3Q, dia bukan sebutan yang serupa. Jadi tidak dapat disettlekan. Okay. Jadi lepas tu kita lihat lagi untuk soalan 2. Okay. Sama juga. Kita gunakan pembahagian berperingkat. Okay. Okay. 3RS. Okay. Bahagi dengan 3, 4A. Okay. RS. Boleh bahagi lagi dengan nombor? Tidak. Boleh bahagi dengan R. Jadi tinggal 4, tinggal S. Jadi sekarang mulalah kaedah pangkal. Okay. Jadi kaedah pangkal ini kita boleh nampak. Okay. 12A ini dia darab dengan X. Okay. Jadi darab dengan X. Pengatasnya pun darab dengan X. Jadi 3RS ni dia perlu darab dengan 4. Okey, jadi darab 4, pengatas pun darab 4. Okey. 4. Okey. Okey, jadi 9 darab S, 9S. Okey, 12R darab S, 12. Okey. 12RS. Okey. Tolak 2 darab 4, 8. Okey, 3 darab 4, 12RS. Okey, jadi penyebutnya sudah sama iaitu 12RS. Jadi pengatasnya 9S tolak dengan 8. Okey. Jadi di sini dia pun tidak dapat settlekan kerana sebutannya tidak sama. Okey, lepas tu soalan 3. Okey. Kita guna lagi pembahagian berperingkat. 4S kuasa 2 dengan 12S. Okey, bahagi 2. Okey, 2S kuasa 2, 6S. Dapat lagi bahagi 2? Dapat. Bahagi 2 lagi. S kuasa 2 dengan 3S. Dapat. Bahagi dengan S. Jadi tinggal S dengan 3. Jadi sekarang kaedah pangkal. Okey, kaedah pangkal. Okey, jadi 4S kuasa 2 ini dia perlu darab dengan 3. Okey, darab dengan 3. Di atas pun darab dengan 3. Okey, lepas tu okey, 12X ini dia perlu darab dengan X. Okey. Atas tu pun darab dengan X. Okey. Jadi sekarang 3W darab 3. 3 darab 3, 9W. 4 darab 3, 12. S kuasa 2. Okey, tambah dengan 5 darab S, 5X. Okey, 12S darab S, 12S kuasa 2. Jadi penyebutnya sudah sama. 12S kuasa 2, 9W tambah dengan 5X. Okey, jadi ini merupakan penyelesaian dia lah. Okey? Okey. Okey, thank you. Okay.
Okay, jadi kita lihat lagi kepada yang seterusnya, bahagian B. Okay, bahagian B kita boleh nampaklah dalam sini. Okay, dia nak mempermudahkan, dia faktorkan, lepas tu membahagilah. Macam ni lah, Y bahagi Y jadi 1 lah. Y kuasa 2 bahagi Y jadi Y kuasa 1 lah. Jadi macam ni. Okay, jadi ini kita mula-mula N kuasa 2 dengan N ni kita boleh faktorkan. Okay, dia adalah N tambah 1. Kalau tak tahu kenapa, cikgu tunjukkan dekat sini. N kuasa 2 tambah N bagi N tinggal N tambah 1. Ini dia lah. Okay, lepas tu MN. Okay, di sini kita boleh nampaknya dekat bahagian di sini kita ada nampak. Di sini ada satu N dekat bawah ni. Okay, N ni bahagi dengan N jadi 1. N ni pun bahagi dengan N jadi sama dengan 1. That's why kenapa kalau ikut biasanya cikgu akan buat macam ni. N bagi N 1. N bagi N 1. Jadi macam ni lah. Okay, jadi tinggal N tambah 1 dengan pengatas, penyebutnya adalah M. Jadi ini adalah penyelesaian dia. Ini adalah penyelesaian akhir. Okay? N tambah 1 per M. Okay? Jadi kita, okay, thank you. Kita teruskan kepada soalan 2. Kita pergi soalan 2. Okay, jadi untuk soalan 2 ini, cikgu nampak atas ni pun boleh faktor, penyebut ini pun boleh faktor. Jadi ada dua tempat yang saya boleh faktor. Jadi saya faktorkan pengatas dululah. 4B tolak 12. Bahagi 2, 2B tolak 6. Dapat lagi bahagi? Boleh. Bahagi 2, B tolak 3. Jadi 2 darab 2, 4. Jadi pengatasnya adalah 4 B tolak 3. Okay. Lepas tu penyebut. Okay. Penyebut 6 tambah 2B. Okay. 6 tambah 2B. Okay. Lepas tu boleh bahagi 2. Okay. 3 tambah B. Okay. Jadi dia adalah 2 darab dengan 3 tambah B. Okay, lepas tu 4 dengan 2 ini boleh dibahagi 2. 4 bahagi 2 tinggal 2. 2 bahagi 2 tinggal 1. Jadi tinggal 2 B tolak 3 per, kerana ini 1 kan, jadi kita terus tulis yang dalam sajalah sebagai penyebut 3 tambah B. Okay, jadi inilah adalah penyelesaian bagi soalan kedua. Okay. Okay, lepas tu untuk soalan 3. Soalan 3 ini, kamu kena gunakan kaedah ini sudahlah. Okay. Okay, jadi A darab A kuasa 2 adalah A darab A. Kamu nampak BS tak ada kan? BS tak ada, jadi dia adalah sifat. Jadi 1 dengan 1. Darab silan A dengan A. Jadi tolaklah. Tolak 1. Okay, jadi A tambah 1. A tolak 1. Okay, lepas tu 1 tambah A. Jadi apabila anda lihat macam ini, macam tidak ada apa-apa yang kita boleh permudahkan. Tapi kamu kena ingat, A tambah 1 sebenarnya sama dengan 1 tambah A. Macam 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Ingat perkara ini. Oleh kerana konsep itu, cikgu boleh tulis sekali lagi dia sebagai A tambah 1. A tolak 1, penyebutnya adalah A tambah 1. Jadi untuk bahagian ini, sebenarnya A tambah 1 kita anggap di sini sama dengan atas ni kan. Jadi A tambah 1 bahagi A tambah 1, 1. A tambah 1 bahagi A tambah 1, 1. Jadi sekarang tinggal A
tolak 1. Tahu kenapa tinggal A tolak 1 saja? Kerana 1 darab A tambah 1, A tambah 1. Bahagi dengan 1 pun A tolak 1 kan? Jadi jawapan akhirnya adalah A tolak 1. Ha, seperti kita kan, A bahagi 1 pun sama dengan A kan? Ha, itulah konsep dia. Okay? Jadi kalau ada masalah boleh tanya. Okay, jadi kalau tidak kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okay? Okay, sekarang melibatkan darab. Okay? Apabila darab ni pengatas darab dengan pengatas, penyebut darab dengan penyebut. Okay, jadi 3 darab 5, 15. Penyebut darab penyebut. M tolak 2 darab dengan M tolak 3. Jadi ini merupakan penyelesaian dia. Kita tak perlu kembangkan dia. Okay? Kita tak perlu kembangkan dia. Okay? Kecuali dia boleh memberi kita satu keadaan yang lebih mudah lagi. Nanti cikgu tunjukkan mana satu situasi kita boleh kembangkan dia. Okay? Jadi inilah dia. Okay, lepas tu untuk yang ini. Okay. Jadi pengatas darab dengan pengatas 4AS darab. Okay, darab dengan 1 tolak X. Okay. Darab. Tak perlu tulis darab dekat sini. Darab. Okay, lepas tu A tambah 1, S tambah 1. Ini penyelesaian dia sudah. Tak perlu lagi kita buat apa-apa. Okey? Lepas tu untuk soalan 3. Soalan 3 ini S darab Y, S, Y. Okey, penyebut dia. Sebenarnya kalau kamu lihat dekat sini, kalau 5 tambah Y ni, kita boleh tulisnya sebagai Y tambah 5 kan? Y tolak 5. Sebenarnya ini kalau kita kembangkan dia lebih permudahkan lagi. Jadi cikgu kembangkan dia dekat sini ya. Okay. Okay, Y darab Y, Y kuasa 2. Positif, negatif, negatif 5Y. Positif 5Y. Positif, negatif, negatif. Okay, bukan 5, 25. Okay, jadi tolak 5 tambah 5 kosong kan, sifar kan. Jadi S, Y per Y kuasa 2, Y kuasa 2 tolak 25. That's why inilah yang cikgu kata tadi. Ini kita boleh kembangkan. Kenapa? Kerana dia nampak lebih mudah lagi daripada Y tambah 5, Y tolak 5. Jadi ini sekali lagi cikgu beritahu kamu semua, ini memang juga daripada pengalaman. Okay. Oh, ini kita boleh tukar susunan dia. Oh, ini kita boleh kembangkan dia supaya dia boleh jadi lebih mudah. So that's why ini adalah perkara yang cikgu beritahu kamu semua. Apa yang kita boleh dapat pengalaman macam ni memang melalui banyak latihan sendirilah. Okay? Okay? Jadi kalau tidak ada masalah, kita teruskan. Kita teruskan kepada muka surat yang terakhir. Okay? Muka surat yang terakhir ini berada dekat muka surat 16. Okay? Okay, muka surat 16 sekarang adalah masa kita settlekan pelbagai jenis soalan, pelbagai kaedah. Jadi di sini, okay, mula-mula kita lihat soalan 1 ini. Okay, kamu lihat di atas kembangkan, lepas tu dia settlekan. Okay, di sini banyak kena kembangkan, atas kena kembang, penyebut kena kembang juga. Jadi atas bila kita kembang, okay, adalah 5 P tambah Q. Okay. Penyebut ini kita kembang, dia akan jadi macam mana? Dia akan tambah, dia akan sama dengan P tambah Q, P tolak Q. Kenapa cikgu kata macam tu?
itu kena refer dengan depan sudahlah. Okay. Okay. Jadi kalau kamu nak tahu, cikgu tunjukkan dekat sini. Cikgu gunakan cara ini juga. Okay, di sini sebenarnya BS-nya sama dengan sifar. Jadi P, P, Q, Q. Jadi bila kita darab PQ, PQ. Mesti tolak kan? Jadi sini adalah tolak. Jadi P darab P, P. Q darab Q, Q. Negatif kan? Jadi P tambah Q, P tolak Q. Okay, darab dengan P tolak Q per 7P. Okay, lihat P tambah Q, P tambah Q. Boleh kita hapuskan. Okay, kerana dia bahagi dengan P tambah Q. Okay, lepas tu, kamu lihat dekat atas sini, dengan bawah sini ada P tolak Q kan? Dia pun boleh dihapuskan, bahagi. Okay, ini pun hapuskan dengan bahagi. Okay, jadi lepas semua sudah settle, tak dapat dihapuskan lagi. Ingat satu atas, satu bawah. Satu atas, satu bawah. Okay. Okay, atas tu tinggal 5. Jadi 5. Okay. Bawah tinggal 7P. Jadi 5 per 7P. Inilah penyelesaian akhirnya. Okay. Atas bahagi dengan apa? Bawah bahagi dengan apa? Ingat, satu atas, satu bawah. Okay. Ini kita boleh settle kerana ini atas atau bawah. Kenapa boleh settlekan terus? Kerana hubungan dekat sini adalah darab. Kerana hubungan dekat sini adalah darab. Jadi dia boleh settlekan terus. Kalau dia adalah bahagi, kita kena settlekan bahagi kepada darab dulu. Okay. Jadi jika ada masalah, boleh terus beritahu cikgu. Okay, kita terus kepada soalan 2. Okay, untuk soalan 2 ini, ini dengan ini mesti difaktorkan. Jadi kita cuba faktorkan lah. Okay, ini adalah 2W. Okay, kerana BS lah kan. Okay, W kuasa 2, W dengan W. Okay, macam mana 8 boleh kepada 2? Mesti 1, 2, 1 adalah 4 lah. Okay, 2 darab 4, 8 kan? Okay, 2W, 4W. Okay, macam mana dia boleh jadi positif 2W? Adalah 4 tolak 2 kan? Jadi itu tolak 2. Jadi di sini adalah W tolak 2 darab dengan W tambah 4. Jadi penyebut per 10Y. Darab dengan 2Y per. Jadi ini, okay, kerana BS-nya adalah sifar kan. Jadi W, jadi 4, 4. Bukan, sorry, bukan 4, 4. Okay, 4 adalah datang daripada 2 darab 2, 2, 2. 2W mesti satu tolak kan? Okey, sini tolak, sini pun tolak. Jadi W tambah 2, W tolak 2. Jadi kita boleh nampak, okey, atas ada satu W tolak 2, bawah ada satu W tolak 2, dia boleh hapus. Okey, dia boleh hapus. Okey, masih ingat kenapa dia dihapus? Kerana dia dua-dua ini atas dengan bawah ini dia dapat dibahagi dengan W tolak 2. Okey, lepas tu Y boleh bahagi Y jadi 1. Lepas tu 2 bahagi 2 1. 10 bahagi 2 5. Okay, lepas tu tengok lagi ada boleh dibahagi lagi tak? Tidak ada lagi kan? Jadi atas tinggal W tambah 4. Bawah tinggal 5 darab W tambah 2. 5 darab W tambah 2. Jadi ini telah jadi penyelesaian akhirnya. Okay? Ini telah jadi penyelesaian akhirnya.
memang ini adalah bahagian yang boleh dikatakan dia lebih mencabar, okay, membakar otak sikit lah. Okay. Okay, jadi untuk di sini kita boleh nampak sekarang ini adalah bahagi. Jadi kita kena jadikan dia darab. Okay. Kita jadikan dia darab dululah. Jadi T kuasa 2 tolak 81 per 3T darab dengan 18T per ST tambah 9S. Okay. Jadi dekat sini, ini adalah, ingat, bila bahagi dengan pecahan, kita tukar dia kepada darab, belakang dia akan songsan. Belakang ni adalah songsan. Okay, sekarang kita nak faktorkan mana? Faktorkan ini dengan ini. Okay, yang pertama, okay, BS-nya adalah sifar lah. T dengan T. 81 adalah 9 darab dengan 9. 9T, 9T. Tolak. Okay. Jadi sama dengan T tambah 9, T tolak 9. Okay, per 3T. Okay, darab dengan 18T per yang ini, S T tambah 9. Ini kamu boleh gunakan pembahagian berperingkat lah. Okay, ST tambah 9S. Okay, bagi dengan S, T tambah 9. Okay. Jadi atas ada 1 T 9, 1. Bawah ada 1. Okay, settle sudah bahagian ni. T ada 1, T ada 1. Okay, nampak kan? Atas 1, bawah 1. Okay, 3 dengan 18. Boleh bahagi 3 kan? 3 bahagi 3, 1. 18 bahagi 3, 6. Jadi atas tinggal T tolak 9 darab dengan 3. Jadi darab dengan 6. Sorry ya, darab dengan 6. Jadi tinggal 6 darab dengan T tolak 9. Bawahnya penyebut tinggal tinggal X sahaja. Jadi ini adalah penyelesaian akhirnya. Ini adalah penyelesaian akhirnya. Ingat yang apa yang cikgu telah buat di bawah ini adalah sebagai draft saja, Apa yang pentingnya adalah apa yang cikgu telah tulis di atas ini. Okay? Okay, Christopher? Christopher ada soalan nak tanya? Kalau tidak, cikgu mute-kan semua. Okay. Mungkin dia tertekan adik. Okay, tak apa, kita sambung. Okay, sama nampak bahagi. Kita jadikan dia darab dulu. Okay, 18M tambah 12N per bukan 6. Adalah 4M darab dengan N per 3N tambah 2N. Okay, jadi atas sini, ini boleh guna apa? Boleh gunakan pembahagian berperingkat. Jadi di sini cikgu buat dia terus lah. Dia boleh bahagi dengan 6. Okay, 6, 3N tambah 2N. Okay, per 4M darab N per 3M tambah 2N. Okay, 3N tambah 2N bahagi 1 bahagi jadi 1. Okay. Lepas tu, atas 6 dengan 4. Okay, boleh bahagi 2 kan? 4 bahagi 2, 2. 6 bahagi 2, 3. Jadi sudah settle. Masih boleh lagi? Tidak. Jadi 3 darab N jadi sama dengan 3N. Bawah 2 darab N, 2N. Jadi ini adalah penyelesaian akhir bagi soalan 4. Okay? Okay. Sudah letih oh. Tinggal lagi 3 soalan kita akan habis. Okay, kalau ada masalah, ingat boleh
tanya cikgu bila-bila masa, interruptkan cikgu kalau kamu ada masalah. Okay. Jadi dekat sini, okay, ini pun adalah bahagi. Jadi saya kena settlekan ini dulu. Jadi 3 Z 2 darab dengan 12. Z kuasa 2 darab dengan 8Z per 3Z tambah 6. Okay, jadi untuk yang 3Z kuasa 2 tolak 12 ni, sebenarnya kalau kita lihat, dia boleh dibahagi dengan 3 kan? Okay, kerana dia boleh dibahagi dengan 3, jadi kita faktorkan 3 dia dulu. Okay, jadi dia sama dengan 3 Z kuasa 2 tolak 4 per Z kuasa 2 darab 8 Z per ini bahagi 3 Z tambah 2. Okey, lepas tu untuk bahagian ini dia boleh difaktorkan lagi. Jadi cikgu gunakan kaedah ini untuk faktorkan dia. BS-nya sama dengan sifar Z 22. Masih ingat kan tadi ada satu macam ni kan? 2Z tolak. Jadi jadi dekat sini adalah 3 Z ini negatif kerana tadi cikgu lupa. Z tambah 2 Z tolak 2 per Z kuasa 2 darab dengan 8 Z per 3 Z tambah 2. Okey, sekarang kita pertama kita nampak 3 kan? 3 dengan 3. Cikgu ini guna warna lain lah supaya kamu nampak. Okey, 3 bahagi 3, 1. Bahagi 3, 1. Z tambah 2 bahagi Z bahagi 2 tambah 2, 1, 1. Lepas tu ada lagi? Ada. Z dengan Z dekat sini. Z bahagi Z tinggal 1 lah. Z kuasa 2 bahagi Z tinggal 1Z lah kan? Okay, Z kuasa 1 kan? Jadi masih ada lagi boleh dipermudahkan? Tidak ada. Okay? Jadi atas tinggal Z tolak 2 darab dengan 8. Jadi sama dengan 8 darab dengan Z tolak 2. Okay, kalau kamu perhatikan, biasanya cikgu akan bagi nombor itu dekat depan kurungan. Okay, kalau hubungan mereka adalah darab lah. Okay, supaya dia nampak lebih kemas. Okay, lepas tu, bawahnya tinggal Z sahaja. Jadi ini merupakan penyelesaian akhir bagi soalan 5. Okey? Okey, jadi kita lihat lagi dua soalan yang terakhir. Okey, sudah letih kah? Saya rasa semua mungkin sudah letih ni. Tak apa, tinggal lagi dua soalan, kita habiskan dia. Okey. Okey, kalau kamu nanti habis Google Meet ini, nanti cikgu postkan link YouTube tu, kamu masih boleh tengok semula sebagai ulang kaji ya. Kamu masih boleh tengok kembali sebagai ulang kaji. Okay, jadi ini adalah darab, jadi kita tak perlu risau lagi. Yang kita kena faktorkan adalah ini dengan ini. Okay, jadi kita faktorkan dulu. Okay, A kuasa 2. Okay, BS-nya sama dengan sifar. Jadi A dengan A, B dengan B. Okay, AB, tolak. Sebenarnya perkara ini, kalau kamu ada perhatikan, tadi cikgu pun pernah buat macam ni kan. Sebenarnya perkara ini, sampai akhirnya kamu boleh hafal sudah. Okay, A tambah B, A tolak B. Okay, jadi A tolak 1. Okay, atas ni, kalau saya boleh faktorkan 2 keluar, A kuasa 2 tolak 1.
Okey, bawah ini saya boleh faturkan B keluar. Okey, tinggal A tolak B. Tapi yang ini masih boleh difaturkan lagi. A tolak 2, A kuasa 2 tolak 1. Okey. BS-nya sama dengan sifar A darab A. 1 darab 1, 1. Okey. A dengan A tolak, tolak. Okey. Jadi A tambah B, A tolak B, A tolak 1 darab dengan 2, A tambah 1, A tolak 1. Okey. Per B, A tolak B. Okey. Kamu lihat, cikgu tidak permudahkan dia sebelum saya faturkan semua. Kenapa? Kerana saya nak sekaligus. Kalau tidak, nanti saya akan sangat keliru. Tapi terpulang kepada kamu semualah. Kamu nak atas nak permudahkan sudah? Boleh juga, tak ada masalah. Okay, asalnya konsep kamu tidak salah. Dia tidak akan jadi masalah. A tolak B. Okay, A tolak B. A tolak 1. A tolak 1. Okay, ada lagi boleh dipermudahkan? Tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi, kita darabkan dia lah. Okay. A tambah B darab 2 darab A tambah 1. Jadi sama dengan 2 darab A tambah B. A tambah 1. Menyebutnya hanya tinggal B. Jadi ini merupakan penyelesaian akhirnya. Seperti cikgu tadi kata, kerana hubungan 2 dengan A tambah B dengan A tambah 1 ini hubungan dia adalah darab. Jadi cikgu letakkan nombor itu paling depan. Kerana hubungan mereka adalah darab. Okay? Cikgu tahu mungkin ada antara kamu masih rasa lagi keliru lah. Masih rasa lagi keliru antara perkara ini. Tapi jangan risau. Kamu perlu perlahan-lahan untuk terima semua perkara ini. Okay? Jadi baru kamu akan rasanya lebih senang lah nanti. Okay. Okay, lepas tu. Di sini. Okay, kita kena settlekan sini dulu. P kuasa 2 adalah P darab P. BS-nya sama dengan sifar. 16 adalah 4 darab 4. 4P, 4P. Kita tolak. Jadi, P tambah 4. P tolak 4. Okay. Bawah kita faturkan 5P tambah 4. Okay. Tambah dengan 2P. Okay. Belakang tak ada apa-apa. Kita just saling saja. Jadi di sini kita boleh nampaklah bahagi jadi 1. Bahagi jadi 1. Tinggal P tolak 4 per 5. Tambah 2P. Jadi ini masih belum lagi dalam paling ringkas. Jadi kita nak gabungkan dia macam mana? Okay. Pertamanya saya kena tahu bahawa 2P ini dia adalah per 1. Jadi saya nak samakan penyebut, saya darab dengan 5. Darab dengan 5. Okay. Jadi dia baru akan sama dengan P tolak 4 per 5 tambah 10P per 5. Okay. Jadi sama dengan P tolak 4 tambah 10P per 5. Okay, cikgu buat ke tepi ya. P tambah 10P, 11P tolak 4 per 5. Inilah penyelesaian akhirnya. Inilah penyelesaian akhirnya. Okay. Okay. Okay, sampai setakat sekarang ada apa-apa masalah? Perlu masa untuk Tidak ada. Okey, terima kasih ya. Okey, jadi cikgu harap daripada sesi perbincangan hari ini boleh lagi mendalamkan pengetahuan kamu dalam penyelesaian soalan dalam ungkapan algebra, pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey. Jadi kalau tidak ada masalah, kita sampai sini saja untuk malam ni. Okey. Nanti cikgu akan uploadkan
penyelesaian ni dengan link YouTube dalam grup masing-masing. Okay. Jadi kalau tidak ada masalah, kita sampai sini saja untuk hari ini. Okay, bye-bye. Bye.